Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ni kita dipertemukan di depan kaca TV untuk menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada hari ini tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijrah bersamaan dengan 27 Julai 2021. Apa khabar sidang penonton? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan ceria di samping keluarga tercinta, dan walaupun sedang berada di mana-mana pun kita tetap dalam keadaan cinta akan ilmu pengetahuan. Dan pagi ini buktinya kita berada untuk sama-sama kita mencungkil dan kita mengambil apa yang bakal disampaikan seketika nanti. Baik, sidang penonton, pada hari ini kita bakal mengupas berkenaan dengan pengajian hadis berkenaan dengan debat bertempat. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda semua. Baik, sebelum saya terlupa, saya maklumkan awal kepada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-881677 atau nak terus ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Di situ juga boleh bertanyakan soalan di ruangan komen, ataupun jangan lupa untuk sama-sama kita kongsi kepada sahabat-sahabat anda tentang siaran secara langsung kita di Facebook pada hari ini. Tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Dan kita nak lihat juga berkenaan dengan status terkini COVID-19 Malaysia untuk tarikh semalam. Baik, kita lihat pada 26 Julai 2021 status terkini COVID-19 di Malaysia mencatatkan kes baharu 14,516 kes, 14,513 kes tempatan dan 3 kes import, mencatatkan juga 9,372 kes sembuh baru dan kes kematian baru 207 kes, dan masih lagi dalam keadaan 165,840 kes yang masih aktif. Sidang penonton dan keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan berdoa dan lakukan yang terbaik mengikut saranan yang telah diberikan kepada kita untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19. Baik, sidang penonton, pada hari ini kita bakal bersama dengan bintang ilmuwan yang tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, yakni Al-Fadil Ustaz Amran Yusof. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Selamat datang ke studio. Hari ini dah genap seminggu Ustaz, kita dah selesai untuk ibadat korban dan juga Hari Raya Aidiladha, dan masih lagi dalam bulan Zulhijjah. Mungkin Ustaz ada sedikit pesanan kepada penonton-penonton untuk meneruskan amalan di bulan Zulhijjah. Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, macam itulah kita ni hari-hari. Dulu, kini dan selamanya lah. Semuanya berusaha untuk memperbaiki diri. Betul. Untuk jangan lihat pengorbanan hari korban tu pada 10, 11, 12, 13 sahaja, tapi kita melihat ruang dan peluang yang masih diberi untuk kita terus bertaubat, terus memperindahkan amal kita, memperbetulkan amal kita, dan semakin mencari ruang untuk mengakrabkan diri kita kepada Allah. Jangan tinggal ibadah korban hanya ibadah korban, tapi kita cuba mengorbankan masa kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala, korbankan ruang kita untuk akhirat kita, korbankan hawa nafsu kita untuk tidak kita terikat dengan dia, tapi kita menggunakan ruang dan peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz untuk pesanan kepada penonton-penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, bagaimana untuk kita meneruskan ibadat dan juga amalan kita di bulan Zulhijjah yang berbaki lebih kurang di dalam 20 lebih kurang dalam 13 hari lebih sahaja lagi. Baik, sidang penonton dan Ustaz, hari ini berkenaan dengan pengajian hadis debat bertempat. Dan mungkin ada di antara kita yang nak tahu Ustaz berkenaan dengan bagaimana perbezaan di antara bahas, bergaduh dan berdebat dan sebagainya. Kita akan bawakan sebentar lagi Ustaz, ya. Tapi mungkin kita nak dengarkan dahulu berkenaan dengan bagaimana pembukaan ataupun pengenalan tentang pengajian hadis yang bakal kita bawa pada hari ini Ustaz. Silakan. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah,
perkara yang pertama sekali bila kita dengar kalimah debat tu dia sangat menggerunkan kita lah. Kalau boleh kita nak mengelak berdebat, berbahas ni kalau boleh nak mengelak. Tetapi mau tak mau kita ada di dalam hukum agama menceritakan tentang debat, tentang bahas, malah ayat Quran sedemikian bercakap tentang demikian. Cuma kaitan kita hadis yang kita nak bawa pada hari ini adalah hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dan riwayat Ibnu Majah, maupun ada riwayat-riwayat lain yang ada kaitan dengan debat. Dan kesan debat ni nampak kalau kita tak jaga dia akan jadi buruk banyak berbanding baik. Kalau kita tak pandai jaga. Sebab tu untuk yang terbaik adalah untuk kita elak untuk jadi debat. Tapi bila mau tak mau terpaksa juga, orang kampung kata by hook or by crook ya, dia terpaksa juga debat, kita kena jaga. Sehingga hadis yang dibawa oleh Abi Umamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Maksudnya tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah mereka itu telah diberi hudan, petunjuk. Kanu, melainkan utu illal jadal, iaitu orang yang suka berdebat. Dia orang ni semua dah dapat petunjuk dah. Semua dah dapat pedoman. Ada ayat Quran clear dah, tapi depa nak debat juga. Ya, ada hadis sahih dah, tapi nak debat juga. Ada ijma' cukup cantik dah bersama dengan dalil-dalil yang kukuh, tapi dia nak berdebat juga. Maka akhirnya perdebatan itu melahirkan pandangan-pandangan yang kadang-kadang terbabas daripada Al-Quran maupun sunnah, dan akhirnya mereka-mereka ini digelar sebagai dhalla, sesat. Ya, sesat lah. Yang tu yang kita sangat takut hari ni. Sebab tu dari awal ni saya katakan bahawa debat ni adalah satu pilihan yang terakhir. Satu pilihan terakhir apabila tak dapat selesai dah. Tak dapat selesai. Dan kalaulah kita jumpa dengan ayat Quran tu clear, bukan mutasyabihat dah ayat ni clear, maka kita terus beriman. Kalau kita jumpa dengan hadis yang sahih dan dia clear, maka kita terus beriman. Jangan suka nak berdebat lagi. Melainkan ahli-ahli tafsir yang mampu menafsir, mereka menafsir yang berbeza-beza lah. Ayat Quran mungkin tentang batal wudu, kan, itu pandangan yang berbeza-beza mengikut tafsir. Tapi mereka tidak berdebat ke arah tu. Sama-sama meraihkan pandangan masing-masing. Betul. Jadi kita hari ini jangan tambah-tambah dalam keadaan yang kita tanpa ilmu nak berdebat. Itu lagi bahaya. Kita berdebat dalam Facebook, lagi dahsyat. Keluar sikit ya kalimah, orang yang kat bawah tu Allahu Rabbi berdebat sama sendiri. Sedangkan orang yang cakap tak tahu apa-apa lagi. Ada perdebatan berlaku dalam Facebook, daripada ceramah 2 jam dia potong jadi 2 minit. Akhirnya jadi konflik. Netizen yang baca berdebat siang malam pagi petang sampai sebulan tak habis lagi. Di sini kita yang paling takut tu bila ada kalimah sesat. Kalimah sesat kerana orang suka berdebat. Dia berdebat dulu, kadang-kadang tabayun tak ada. Nak cari pencerahan tak ada, akhirnya debat. Masing-masing keluarkan hujah, semua nak menang. Akhirnya terhindarlah kita daripada mencari titik persamaan. Kita semua usaha nak cari satu titik perpecahan. Yang itu bahaya. Sebab tu kalau kita baca hadis ni, ulama kata bahawa kita sentiasa kena cari hidayah jalan kebenaran. Maksudnya, kalaupun kita terpaksa nak berdebat, niat kita kena betul. Niat kita, kenapa nak berdebat ni? Sebab nak bawa kebenaran itu timbul. Supaya kebenaran itu tidak dibenamkan. Yang tu boleh. Ya, kemudian berdebat atas kebatilan akan menyebabkan seseorang jauh daripada kebenaran. Maksudnya, katakanlah hal tu dah memang jelas salah dah. Hal dah jelas dah memang tak betul. Tapi kita nak berdebat juga. Orang Melayu kata apa? Menegak benang yang basah. Tahu dah benda tu tak boleh lah, tapi nak juga. Akhirnya kita ubah sana, ubah sini, ubah sana, dan tersasar. Dalam hal berdebat juga kita takut bila kita nak bawa hujah kita, ta'assub. Kita saja yang betul, tok guru kita saja yang betul, pandangan kita saja yang betul. Akhirnya kita tak mau langsung mendengar daripada orang lain. Ulama ambil banyak hadis ni duk cerita tentang cari kebenaran, berdebat hanya untuk cari kebenaran.
bukan untuk betulkan kesalahan yang memang dah salah. Hang pusin, orang Kedah kata lah, hang pusin lah macam mana pun. Dalam agama, kalau nak cari kebenaran, dibenarkan dengan hujah, dengan adab, dengan macam-macam lah. Jadi, kalaulah di saat mukaddimah kita ni, kalau orang tanya, adakah debat ni dibenarkan dalam agama? Ya. Debat dibenarkan dalam agama, tapi dalam proses yang, cara yang harmoni, cara yang terbaik. Ulama An-Nafasi dia menyatakan bahawa seeloknya debat ni berlaku seperti muzakarah. Seperti kita mendengar pandangan orang lain dan kita bawa pandangan kita dengan meraihkan kepelbagaian pandangan orang lain. Jangan rasa kita seorang aja nak betul. Sikit-sikit problem nak debat. Sikit-sikit problem nak debat. Dan yang paling buruk sekali, debat mesti nak dedah di khalayak ramai. Nak bubuh kamera banyak-banyak. Ini lagi takut. Akhirnya timbul konflik, timbul rasa yang bukan-bukan lah. Dan muzakarah secara tersembunyi adalah lebih utama, kerana muzakarah orang berilmu dengan orang berilmu ini dia lain. Tapi kalau kita kita berdebat orang berilmu dengan orang berilmu di khalayak orang awam, maka akan timbul ketaksuban, akan jadi sokongan yang pelik-pelik dan menyebabkan tu yang Nabi kata madalla qaumun ba'da huda. Tidaklah kaum tu sesat setelah dia mendapat hidayah, kanu alaihi illa utul jadal, melainkan orang yang suka berdebat. Subhanallah, yang ada istilah ataupun perkataan sesat di hujung tu yang kita takut saya, ya, bila dah diberikan petunjuk tetapi tetap lagi nak menegakkan menang yang basah. Baik, sedang menonton, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk kita berbincang berkenaan dengan bagaimana istilah debat bertempat berdasarkan hadis Nabi SAW, pengajian hadis pada hari ini. Baik, sedang menonton program besar Tanyalah Ustaz, sudah pastinya kita nak dapatkan sesuatu pada hari ini, dan ingatkan kepada anda semua supaya catat segala apa yang kita dengar dan kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita, semoga semuanya beroleh manfaat. Baik, kita nak lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Kasih Nurul Shah. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz Amran. Ustaz nak tanya sikit, bagaimana debat disarankan dalam Islam dan bagaimanakah cara Rasulullah SAW mengendalikan debat pada zaman kenabian, pada zaman baginda Nabi SAW. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih sahabat kita Kasih Nurul Shah atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz, bagaimana dikendalikan debat pada zaman Rasulullah? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, Nabi ketika sebut, kalau kita baca tentang debat, maka Nabi selalu mengelak daripada berdebat. Nabi selalu mengatakan jangan berdebat, mengelak debat, dan Nabi tak suka kepada perdebatan. Perkara yang Nabi larang, melainkan ada keperluan. Sebab bila sampai kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengingatkan kita dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 25. Ya, Allah perintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah kata kepada Nabi SAW, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah dan kebijaksanaan. Jadi Nabi ini dia bawa perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat dia. Serulah kepada manusia itu ke jalan Tuhan dengan bil hikmah wal mau'izah.
hikmah. Dia tak terus kata kau masuk neraka tak. Tapi dia cerita tentang syurga dulu. Dia tak beritahu tentang haram dulu, tapi dia beritahu tentang halal dulu. Dia beritahu tentang sebelum beritahu tentang syirik, dia beritahu tentang tauhid kepada Allah SWT dulu. Bawa manusia kepada kebaikan, kemudian selepas itu baru memberi ancaman. Maka dia ada kebijaksanaan. Malah ada wal mau'izah, dengan pengajaran. Apa itu pengajaran? Manusia melakukan kebaikan sebelum dia bercakap. Nabi sebelum dia berkata-kata, mereka sudah menggelar dia Al-Amin. Mak bapa sebelum ajak dan ajar anak-anak, dia kena buat dulu. Cikgu sebelum ngajar budak-budak solat duha, cuba dia tanya diri dia buat ke tidak solat duha? Kita penceramah yang bercakap dalam TV ni, sebelum kita ngajar orang kat luar tu, cuba cek diri kita dulu. Tu mau'izah, pengajaran. Dan kemudian ayat ni jelas menyebut wajadilhum billati hiya ahsan. Berbahaslah, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling ahsan, paling baik. Maksudnya, jangan guris perasaan mereka, buat cara perlahan-perlahan. Untuk mengubah manusia adalah terlalu sukar. Kalau nak jaga lembu, kerbau senang. Ikat, potong rumput, dia tak nak makan, siram air garam, cantik. Memang akan jalan. Tapi manusia dia banyak. Dia, bila kita suruh ni, dia akan tanya macam tu. Bila kita suruh ni, dia akan tanya macam ni boleh tak? Macam ni boleh tak? Macam ni. Dia nak suruh kita kata boleh juga. Lebih kurang macam tu. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita, inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabilih. Kita kena sedar bahawa Allah sahaja yang tahu tentang bagaimana seseorang itu yang sesat dan orang yang diberi petunjuk. Itu semua hak milik Allah Ta'ala. Maka sebab itu, kalau tanya bagaimana Nabi SAW mengendalikan, kita daripada awal baca hadis, Nabi tak suka kita berdebat kerana kesan buruk lebih baik daripada kesan baik. Melainkan ada keperluan, dan nak berdebat itu haruslah orang yang mempunyai kekuatan, ada ilmu, ada daya tahan kesabaran. Sebab debat ni kadang-kadang mula-mula nak cari kebenaran, lepas tu nak cari kemenangan. Kan dua benda. Nak cari kebenaran ni tak apa, kita hujah bagi elok-elok. Tapi bila dah panas, masing-masing akhirnya seorang buka keaiban, seorang cerita kau dulu pun teruk. Dia mula dah. Maka sebab itu saya suka kalaulah Qasih Nur Syah bertanya perkara ni, saya kata bahawa Nabi SAW telah disuruh supaya bawa sesuatu dengan bil hikmah wal mau'izah, kebijaksanaan dan pengajaran, bawa contoh teladan. Dan wajadilhum billati hiya ahsan, berbahas dan berdebatlah mereka dengan cara yang cukup baik, dengan akhlak yang sempurna. InsyaAllah dari akhlak tu mereka akan nampak indahnya Islam. Betul Ustaz. Dan pada jawapan Ustaz tadi, kita nampak sebenarnya adalah dalam Islam dan Nabi SAW ajar kepada kita sendiri untuk elakkan daripada berdebat. Sebab macam Ustaz sebut tadi, keburukan berdebat lebih banyak daripada kebaikan. Tapi kena jaga emosi dan perlu kuat di dalam mental dan juga fizikal. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Saya Robiza Abu Bakar. Puan Robiza Abu Bakar. Ya, silakan soalan Puan. Saya nak tanya, bagaimana jika terjadinya pendapatan antara beradik-beradik, nak mengelakkan terjadinya pergaduhan yang boleh mengakibatkan putusnya silaturahim. Itu je soalan saya. Assalamualaikum Ustaz. Baik, terima kasih Puan Robizan atas soalan yang ditanyakan, perdebatan di antara adik-beradik Ustaz. Kalau dengan orang lain kita rasa macam okey lagi, sebab kalau bertelingkah sekalipun orang lain katanya. Betul. Tapi bila mana adik-beradik ini air dicincang takkan putus, nak jaga persaudaraan Ustaz. Bagaimana? Silakan. Baik. Yang pertama sekali, dia masalah darah daging. Ya, betul. Masalah darah daging, masalah keturunan ni, kita nak cakap tu kadang-kadang tak sampai hati, dan bila bercakap mudah tersentuh hati. Ini perkara asas lah. Sama juga kalau orang luar, kalau kita bergaduh, dia okey sikit, dia boleh. Tapi kalau dengan nak beranak, adik-beradik, pasangan hidup, dia masing-masing cepat kecil hati. Tapi kena ingat bahawa kebiasaannya kita dengan adik-beradik ni, kita cuba elakkan daripada berbahas dan berdebat lah. Kita cuba muzakarah. Perkara yang paling penting dalam perdebatan adalah, seandainya kita benar sekalipun, tolong jangan ubah orang tu dengan kadar yang segera. Jangan. Sebab mungkin orang tu tak faham.
So berhujahlah dengan baik, bercakaplah dengan baik-baik, ajak dengan cara yang baik. Sebab dalam hal berdebat, dia sebenarnya dakwah sebenarnya. Kalau kita boleh bawa sesuatu yang baik kepada adik-beradik kita, insya-Allah dia tak tentang. Kalau dia nampak kebaikan tu. Tapi kalau kita berdebat dengan cara kita nak menang, kita nak rasa kita je betul. Dulu arwah mak dah kata dah, tanah ni aku yang punya. Belum apa-apa lagi kan. Maka kalau tanya saya dengan adik-beradik, tak perlu ada perdebatan. Tak perlu ada perdebatan. Yang perlu adalah muzakarah dengan bercakap, memberi ruang kepada mereka. Sama dengan suami isteri, tak payah berdebat. Yang paling penting adalah muzakarah. Seorang dengar dulu cakap, lepas tu kita nilai, kemudian kita bercakap, biar dia dengar dulu. Ini kaedah yang diajar dalam perdebatan, iaitu jaga akhlak, jangan sampai menggurus perasaan. Islam tak benarkan kalau perdebatan membuka keaiban. Awak dulu pun perangai teruk. Ni. Dia jaga-jaga. Jangan begitu, jangan begini. Ini semua tambah-tambah dengan adik-beradik. Saya kata, adik-beradik kita kata tadi kan, air dicincang tak akan putus. Last kali kita akan pusing-pusing-pusing, dialah. Ada kemungkinan kita kena dengan kesan pandemik sekarang ni, tiba-tiba dialah yang menghulurkan bantuan dan sebagainya. So saya pesanlah untuk adik-beradik, kita disuruh supaya bukan hanya menjaga hubungan, tapi memperkukuhkan hubungan silaturahim. Ini memang sangat jelaslah dalam hadis Nabi SAW. Tolong elaklah perdebatan, melainkan sampaikan muzakarah dengan cara yang betul. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, dan sebenarnya kita penonton dan saya sendiri terfikir, kenapa bila mana Islam anjurkan kepada kita supaya dielakkan perdebatan? Mungkin kerana ini adalah pilihan takhir untuk menyelesaikan masalah. Betul. Dan kita nak kaitkan dengan apa yang disebut oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah menyebutkan, aku boleh berdebat ataupun berhujah dengan 10 orang alim, tetapi aku tak mampu berdebat dengan satu orang jahil. Jadi daripada apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ini Ustaz, mungkin Ustaz ada sesuatu yang nak disampaikan kepada penonton-penonton berkenaan dengan bagaimana beratnya satu tugasan yang disebut sebagai berdebat. Ustaz, silakan. Malah ada kaitan dalam kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, ketika aku berdebat dengan orang alim, aku mohon kepada Allah Ta'ala, biarlah kebenaran datang daripada lidah dia, bukan lidah aku. Sebab Imam Syafi'i nak belajar sesuatu kebaikan. Nampak kat sana kan, Imam Syafi'i seorang yang selalu merendah diri, dan dia nakkan kebenaran. Malah dia tak nak daripada lidah dia nak daripada lidah sahabat dia sendiri. Nak menunjukkan bahawa kalau nak berdebat, asasnya dua-dua kena ada ilmu. Kalau kita rasa kita tak ada ilmu, jangan sesekali berdebat, dan kita mungkin akan tersesat dan mungkin menyesatkan orang lain. Lebih besar dahsyatnya. Dan Imam Syafi'i kata, aku tak mampu untuk berdebat dengan seorang orang jahil. Sebab orang jahil biasanya berdebat dengan kadar emosi yang sangat tinggi, dan dia tak tahu apa yang dia bercakap. Dia bercakap tidak bersandarkan kepada hujah, nas dan dalil daripada Quran dan as-sunnah Nabi SAW. Maka kaedah yang disebut oleh Imam Syafi'i itu kita nampak seperti mana apabila kita berhadapan dengan orang alim, maka kalau kita rasa kita pun alim, maka berdebatlah dengan cara baik. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang alim dan kita rasa kita tidak alim, maka bukan berdebat dengan dia, mintalah nasihat daripada dia. Masuk bab kedua, bila berdebat dengan orang jahil, maka kalau kita rasa kita tu alim sikit dan dia tu jahil, maka apa yang boleh buat? Calo bete, calo kante. Tinggal, jangan cuba buat sesuatu yang tak kena pada tempat dia. Sebab tu kita sembang debat tu, ada tempat tu. Kalau tak kena pada tempatnya, jangan. So diam itu lebih baik, dan beredar adalah lebih utama daripada kita buat perkara yang bukan-bukan. Ini asas lah. Asas supaya kita jadi manusia yang mempertimbangkan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Kalau nak berdebat, pertimbangkan dulu. Kalau layak, kalau tak payah. Jadi pendek kata senang untuk difahami adalah bila mana nak berdebat tersebut, pastikan kita mampu ataupun tidak, dan kena pada tempat ataupun tidak. Dua perkara ini patut kita perhatikan. Baik Ustaz dan sidang penonton, kita beri ruang untuk berehat seketika. Kita kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang masih setia menyaksikan kita pada hari ini. Rakyat Malaysia, mungkin ada yang menyaksikan kita juga di Singapura dan di Indonesia. Terima kasih dan terima kasih terus menyokong Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru menyajikan kepada anda ilmu-ilmu yang pelbagai bidang untuk sama-sama kita dengar dan kita ambil peluang untuk manfaatkan bagi anda dengan membuka tirai perbincangan. Pada hari ini kita kupas berkenaan dengan pengajian hadis tentang debat bertempat. Baik, tadi kita dah kupaskan bagaimana istilah berdebat dan apa perbezaan debat dengan bergaduh dan sebagainya, dan kita nak ambil pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Adrin dan Ustaz Amran Yusof. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Umar, silakan soalannya. Ya, alhamdulillah bagus. Sehat, alhamdulillah. Soalan saya begini Ustaz. Ya. Dalam debat ni Ustaz, biasanya kalau kita buat satu debat Ustaz, mesti ada yang kalah, ada yang menang Ustaz. Yang ini yang jadi masalah. Apabila kadang-kadang pihak yang benar ini yang kalah. Contohlah Ustaz, kalau kita ni nak berdebat di segi agama Islam ni, kita tak boleh dengan cara logik akal. Ini kadang-kadang diorang gunakan secara logik akal ni Ustaz. Itu yang jadi masalah. Apabila kadang-kadang berdebat, contohlah apabila kita duduk terbuang angin, terkentut lah Ustaz, kita tak boleh basuh tempat keluar angin, kita mesti basuh muka. Sebab itu dia tak logik pada akal Ustaz. Jadi kadang-kadang ada yang kata dulu zaman Nabi mana ada penjara, sekarang ada penjara, kesalahan yang tu boleh dipenjarakan dan habis cerita. Jadi ini yang jadi masalah. Apabila debat, kalau dah pihak yang benar kalah, dia akan boleh menyesatkan orang ramai Ustaz. Jadi soalan saya, apakah cara untuk kita berdebat yang dianjurkan dalam Islam supaya benda-benda yang tak logik akal ni, memang biasanya Islam ni tak logik pada akal Ustaz. Jadi sekarang orang nak logik pada akal, masuk akal. Jadi itu yang jadi masalah. Dan kadang-kadang itu yang buat kemenangannya di situlah. Kerana ada ada bukti-bukti yang sahih apa dan semuanya. Jadi apakah cara, kaedah terbaik untuk kita supaya tidak berdebat dengan hukum ataupun yang telah dimaktub di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis ini Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada cara Tuan Umar bertanyakan soalan, nampak kerisauan di situ bila mana berdebat menggunakan logik akal, meminggirkan Al-Quran dan Sunnah. Ustaz, mungkin Ustaz ada sedikit jawapan. Silakan. Okey, baik. Daripada awal kita menyebut tadi bahawa perdebatan hanyalah pilihan yang terakhir. Ya. Perdebatan adalah sesuatu yang tidak disarankan oleh Nabi kerana banyak buruk daripada baiknya, melainkan ada keperluan. Ya. Di dua hal ini sudah melahirkan rasa bimbang kita terhadap perdebatan. Tetapi Islam tidak menghalang perdebatan. Dan Islam menggariskan beberapa hal, terutama kerisauan Cik Omar tadi tu kan. Kerisauan tu boleh dihilangkan kerisauan dengan yang pertama sekali, Islam menganjurkan yang pertama bila nak berdebat, niat untuk mencari kebenaran atau meletakkan kebenaran itu di hadapan. Yang tu satu. Niat mesti ikhlas. Bukan nak cari populariti menang pandai berdebat, atau bukan kita nak menang kerana kita dianggap seperti macam salah, kita nak menang tu bukan. Harus niat dia ikhlas. Yang kedua, seharusnya bergantung kepada nas naqli berbanding akli. Maksudnya ketika nak berbahaslah menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah berbanding akal fikiran yang hanya boleh digunakan untuk sementara dan pada tempat-tempat tertentu, mungkin masa-masa tertentu je. So kita tidak boleh berbahas menggunakan akli dulu, tapi menggunakan naqli. Ambil daripada Al-Quran, ambil daripada hadis yang sahih. Ini dua yang asas dulu. Pertama, kena ikhlas. Betul-betul kena ikhlas. Yang kedua, bergantung kepada ilmu yang sahih lah, iaitu Al-Quran maupun As-Sunnah. So setiap hujah kita sandaran di Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan pakai kalau kata macam ni, macam tu macam ni. Tak. Dahulukan yang tu. Sebab tu Cik Umar risau tadi. Tapi kalau berbahas dan kemudian membawa nas, saya rasa Cik Umar pun tak risau. Yang ketiga, tujuan kita berbahas adalah mencari kebenaran dan menghindarkan ketaksuban. Yang itu kita tak nak.
Ta'assubnya manusia apabila dia menyokong satu-satu tokoh, dan walaupun tokoh tu silap pun dia kata tak, betul juga. Dia betul. Dia menyokong dan berlakulah ketaksuban. Taksub ni ada satu perkara yang sangat buruk. Jadi kita kena faham bahawa mana tokoh pun dia adalah manusia yang tidak maksum. Sering mungkin terbabas atau mungkin tersilap dan tersalah. So kita sepatutnya kalau nak menyokong seseorang, sokonglah untuk membawa dia bangun, bukan sokong untuk merebahkan dia dalam meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Cik Umar jangan risau kalau dalam apa ni kita berdebat, kalau akhlak Islam dibawa dalam debat. Ini paling penting. Ucapan-ucapan manis, jauh daripada cercaan, jauh daripada melukakan maruah orang. Jangan duk cerita, alah hang debat lah ni lah, dulu masa zaman 70-an, hang lebih ni daripada ni. Dia cerita balik dah. Ya, jauh daripada penghinaan, jauh daripada mengejek dan merendahkan orang lain. Ini perdebatan yang tak dianjurkan oleh Islam. Tetapi kalau nak juga berdebat, selain daripada niat dan ada ilmu yang sahih, mencari kebenaran yang jauh daripada taksub, akhlak tu kena tinggi. Dan kena ada iltizam, bergantung kepada fakta yang benar. Jangan cuba membenarkan apa yang tidak benar. Awak pandai berdebat, mungkin awak menang di dunia, tapi dekat akhirat tak larat nak jawab. Kemudian menzahirkan kemenangan. Maksudnya seandainya kita kalah, kita terima kemenangan berdasarkan kepada orang lain. Kata Imam Syafi'i tadi, aku suka kalau kebenaran tu datang daripada mulut orang yang berhadapan dengan aku. Yang tu yang sepatutnya ada pada kita. Seandainya ada beberapa ciri yang kita sebut tadi, berdasarkan kepada niat yang elok, bergantung pada ilmu yang sahih, iaitu dalil naqli lebih utama Quran dan Sunnah berbanding akli, mencari kebenaran, tidak taksub, akhlak yang dibawa akhlak yang tinggi, kemudian beriltizam untuk bersandarkan kepada fakta yang betul, jangan bawa benda-benda yang salah. Ya, zahirkan penerimaan kita, ada apa kita panggil sifat kita terbuka untuk melihat kebenaran. Okey, tak apalah, aku salah, aku tahu aku salah, aku terima dan aku betulkan start pada hari ini. Itu sebab tu orang yang mengaji ni macam tu, orang yang belajar dia macam tu, orang yang tengok tanya ustaz pun macam tu juga. Dulu dia buat amalan, tiba-tiba dia dengar ustaz tu bagi tahu, oh ada hadis ada sahih, maka dia tinggallah yang lama dia tu. Dia setiap hari dia memperbaharui ilmu dalam kehidupan dia. Dan yang paling penting adalah dia jenis orang yang terbuka. Tak apa, aku salah, aku minta ampun, aku minta maaf, aku buat dengan apa yang dia bawa kebenaran, aku ikut. Itu kaedah dia. Kalaulah semua ni ada pada orang yang menjadi ahli debat, saya risau, saya rasa Cik Umar pun tak risau, saya pun tak risau. Kan? Tapi bila berdebat kerana nak menang, berdebat kerana nak bawa sesuatu yang dia cuba nak betulkan, dia lari daripada sana, ini sangat-sangat bahaya lah. Betul, Ustaz. Mungkin daripada itulah yang menimbulkan kerisauan dan mula Nabi SAW berpesan supaya elakkan perdebatan, sebab Nabi tahu mungkin kesemuanya Ustaz sebutkan adab-adab dan etika bila mana berdebat tadi tidak ada. Sukar dipenuhi dan betul. Sukar dapat seseorang yang boleh berdebat seperti itu, Ustaz. Dan bila sebut tentang berdebat ni, Ustaz, sudah pastinya ada yang betul, ada yang salah, dan kebenaran itu akan timbul. Yang kalah itu, Ustaz, mungkin dia sedikit rasa tidak selesa di dalam hati, dan mungkin dia ada rasa sedikit marah kepada orang yang menimbulkan kebenaran itu, Ustaz. Jadi mungkin Ustaz ada pesanan sedikit kepada mereka yang mungkin terdetik untuk berdebat, jika mana sudah pun tewas ataupun kalah di dalam perdebatan tersebut, apa yang patut dilakukan? Silakan, Ustaz. Kembali kepada tujuan utama, yakni berdebat untuk mencari kebenaran, bukan berdebat untuk mencari kemenangan. Kalau kita dapat kembali kepada kebenaran itu, niat yang jelas nak cari kebenaran, insya-Allah dah jumpa kebenaran daripada mulut lawan kita. Cukup, berhenti. So kita mengaku kita kalah. So orang yang kalah, dia sepatut sedar bahawa, oh tak apa, rupa-rupanya aku silap. Aku cek kitab ni satu, tapi dia cek kitab tu sampai 10-20 kitab. Dia betul. Dah, selesai perkara. Maksudnya, sifat menerima kebenaran adalah sifat paling utama. Kalau daripada awal dia pergi berdebat dengan tujuan mencari kebenaran, maka dia tak rasa dia kalah. Dia akan rasa, alhamdulillah hari ini aku jumpa kebenaran sebelum aku meninggal dunia.
Tapi susah nak jumpa orang macam ni. Susah. Sangat susah. Dia kalah dalam debat, dia balik sekejap dia tulis dalam Facebook. Tu kan. Maka datanglah netizen-netizen yang tak faham menyokong perkara yang salah. Maka sebab tu saya kata orang yang nak jadi orang baik adalah orang yang sentiasa mengaku kesilapan, memperbetulkan kesilapan dan dia berubah untuk jadi lebih baik. Wallahu a'lam. Itu yang sepatutnya. Nak cari orang seperti itu memang sukar dipenuhi kriteria tersebut. Baik, Ustaz, kita beri ruang untuk berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Satu perkara yang patut difahami, berdebat untuk mencari kebenaran, bukan untuk melihat siapa yang menang. Itu yang patut kita fahami tentang berdebat perlu bertempat. Baik, sidang menonton, patut kita fahami supaya kita bukanlah orang yang berdebat untuk mencari kemenangan. Itu yang patut kita hindari, kerana itulah dimaksudkan kepada kita supaya kita faham kalau dah habis mesyuarat pun sudah, berbincang pun sudah, penghujung sekali untuk mencari penyelesaian barulah berdebat. Baik, kita nak lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Laila Dila Rosa. Baik, katanya, Assalamualaikum Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan debat secara ilmiah, serta apakah setiap soalan yang ditanyakan secara bersemuka boleh dikatakan sebagai berdebat, serta adakah perlu ada sikap berlapang dada dalam meraih pendapat orang lain juga agar sesi perdebatan itu tidak meleret-leret hingga membawa kepada pertelingkahan? Mohon berkongsi Ustaz. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita Laila Dila Rosa atas soalan yang ditanyakan. Saya dapat ambil dua soalan di situ Ustaz. Yang pertama, mungkin dia tanya berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan debat secara ilmiah. Adakah debat itu adakah ilmiah itu juga termasuk dalam etika dan juga adab? Yang kedua, katanya adakah perlu bersifat berlapang dada, terima apa yang dibawa ataupun poin-poin yang dikemukakan supaya tak meleret menjadi pertelingkahan, katanya. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Laila Dila Rosa. Ini orang Kota Belud, Sabah. Ya Ustaz. Pengikut tegar saya juga ni dalam kuliah online, boleh kata setiap malam. Okey, di antara orang yang minat belajar lah. So, apa perkara asal yang kita nak bagi faham adalah dibenarkan di dalam agama untuk berdebat, tapi betul debat yang ilmiah, debat yang mana bersandarkan kepada fakta, yang ada kebenaran berdasarkan dalil naqli Quran dan sunnah. Yang itu dipanggil debat ilmiah. Kita tak boleh debat mengikut kata-kata penglipur lara. Kata-kata penglipur lara ni kita sukar nak jumpa fakta, kita selalu kena auta. Lebih kurang macam tu. So ilmiah, kalau kita rasa ini perkara yang ilmiah, ya kita debat. Tapi kalau kita rasa kita tak ada ilmu tentang tu, jangan debat. So dia kata nak berlapang dada tak? Memang kita kena berlapang dada dengan siapa pun. Hal-hal sambang dengan adik-beradik pun sendiri kita kena berlapang dada. Apa sahaja kita bila bertembung di antara kedua orang bercakap tentang hal-hal yang berbeza, masing-masing nak menang, kita kena berlapang dada dan kita kena melihat di mana ada kebenaran. Kalau kebenaran ada pada kita, maka tolong sampaikan dengan akhlak yang tinggi. Seandainya kebenaran ada pada dia, maka kita rendahkan diri kita dan kita terima, jangan sombong dan jangan ego, sebab tujuan kita berdebat adalah nak cari kebenaran. Ulama-ulama dulu mereka berdebat seperti mereka bermuzakarah. Sehingga bila mereka bertemu dengan nas-nas, contohnya Al-Imam Syafi'i ada qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadimnya apabila dia kaji dan dia buat fatwa, tapi tiba-tiba dia dapat kebenaran lain, maka itu menjadi qaul jadid. Dia padam qaul yang lama dan dia buat qaul yang baru. Begitulah keadaannya. Dan kita tak perlu ikut emosi sehingga meleret tak habis-habis, meleret walaupun kita nampak kebenaran di hadapannya.
Lagi satu, kalau kita nak macam Laila Dila Rosa kata tu, soalan apa, bila bersemuka tanya soalannya, adakah kita debat tak? Jangan semua nak berdebat, tak mahu. Seandainya kita boleh bermuzakarah, berforum dengan baik, bercakap dengan cara adik-beradik, itu lebih utama daripada memulakan hujah perdebatan yang kita sembang daripada awal lagi, bahawa ada kemungkinan perdebatan mendatangkan keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Wallahu a'lam. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i. Ya, siapa di sana? Nur Hayati Ismail, Kak Yat dari Rawang. Oh, Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Ya, silakan soalannya, Kak Yat. Okey, Kak Yat nak cakap Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Yat ada 2 soalan, 3 persoalan di sini, Ustaz. Oh, 3 Sebenarnya, 3. Silakan. Pertamanya, Ustaz, biasanya orang yang berdebat ni kadang ilmu dia mungkin tak banyak pun, tapi dia bijak berkata-kata. Macam hujah tu dia pandai berkata-kata. Jadi apa peranan kita yang ada di luar ni? Kita tengok kita pun macam menyokong ke atau nak bangkang, sedangkan kita pun tak ada ilmu, tapi dengan kata-kata yang bijak tu kita seolah-olah macam terpengaruh ataupun tertarik dengan kata-kata tu. Dan soalan keduanya, macam mana keadaan kita nak macam menarik diri atau kita biar saja perdebatan tu berlangsung? Itu je soalan Kak Yat. Terima kasih, Ustaz. Yang ketiga Kak Yat? Yang ketiga macam itulah, masalahnya kita pun kadang tak ada ilmu, tapi kita tertarik dengan tu perdebatan tu. Tajuk, kita tengok tajuk perdebatan tu, kita dah tertarik. Baik. Itu je soalan Kak Yat. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Kak Yat atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan perdebatan. Yang pertama tadi, tak ada ilmu tetapi pandai berkata-kata, keyakinan itu tinggi, Ustaz. Silakan untuk soalan pertama. Itu yang duk jadi sekarang, yang itu. Bercakap ni, bila dia bercakap saja kita waduh kan ya. Dengar dia bercakap tu, kita rasa macam Allahu Rabbi. Lebih benar daripada yang benar lah kita kata. Dengan gaya bunga, gaya puitisnya, dengan syair ni, dengan apa dia bercakap ni, bukan main. Sama dalam penyampaian ilmu. Bila kita dengar ustaz-ustaz menyampaikan, ustazah-ustazah menyampaikan, siapa-siapa saja, ayat-ayat yang digunakan itu cukup sedap sehingga kita begitu terpengaruh untuk semua untuk menerima. Sedangkan kadang-kadang penyampaian yang kita sampai itu kita tidak bersandarkan kepada hadis dan kebenaran. Yang ni kita nak kata bahawa ada orang diberi kelebihan untuk pandai bercakap, pandai pusing, pandai alih tajuk, pandai cari poin. Tetapi rupa-rupanya dia pun tak ada ilmu. Dan ilmu yang dia bagi atau dia sampaikan tu tak bersandarkan kepada dalil naqli. Melainkan dia menggunakan dalil aqli. Dia menggunakan otak semata-mata, akal fikiran, sehingga dia racun fikiran kita. Betul lah. Dengan ayat yang dia guna, dengan kesungguhan, performance dia tu, prestasi dia, ini high performance ni kan. Memang dia akan jadi macam tu. Kak Ayat kata macam mana nak tarik diri? Senang aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calo bete, calo kerti. Bagilah alasan, tapi dengan cara yang betul ya. Ya, betul. Jangan kita pandai-pandai langgak macam perangai dia. Hadapilah kejahatan itu dengan kebaikan. Bawa contoh yang baik, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Jangan tinggal macam tu saja, tapi bawalah sentiasa kita punya akhlak yang tinggi, bawa ciri-ciri Islam, insya-Allah. Walaupun kita tahu, tapi kita pun memang tak tahu, sebab Kak Ayat kata kita pun tak banyak ilmu. Kan? Kita pun tak banyak ilmu. Bila tak banyak ilmu ni jadi insya-Allah, akhirnya kita pun tak tahu betul ke tidak. Maka yang di hujung saya nak kata pada Kak Ayat, hendaklah kita mendalami ilmu hari demi hari, dan insya-Allah kita akan dapat lihat mana kebenaran, dan kita tak nampak bahawa dia datang tu dengan keadaan yang kita kata kebenaran bersandarkan kepada kata-kata yang indah, tapi bukan kebenaran berdasarkan kepada fakta daripada Quran dan As-Sunnah. Kita kena ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita akan diperkotak-katikkan, mudah di brainwash.
dengar. Betul lah. Dia kan macam Betul tu. juga apa dia kata. Kan? Maka Kak Iyad dengan kita semua dalami ilmu, itulah ubat bagi segalanya. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik Ustaz, dan kita nak lebarkan sedikit sayap perbincangan kita Ustaz. Mungkin kita nak bawa kepada persoalan contoh macam ni Ustaz, saya bagi situasi pada Ustaz. Kita ada nampak satu benda yang tak betul dan patut diperbetulkan. Tapi kita nak betulkan satu benda itu kepada orang yang lebih alim, lebih bijak, lebih hebat daripada kita. Tapi kita takut kalau aku berdebat ni mesti aku akan kalah walaupun aku betul, tapi dia lebih hebat daripada aku. Jadi untuk menyelesaikan masalah seperti ini Ustaz, adakah perdebatan perlu ataupun ada cara lain yang lebih baik untuk diselesaikan Ustaz? Bagaimana? Silakan. Saya pernah jumpa dengan beberapa guru. Dia kata ketika kita orang awam dan kita jenis orang yang pergi mengaji dan jumpa kebenaran bersandarkan Quran dan hadis dan ianya sahih. Tapi bila kita berhadapan dengan ahli agamawan contohnya, yang dia menyampaikan sesuatu, kan kita tahu benda tu salah. Tapi kita nak cakap aku title ustaz tak ada. Macam mana aku nak buat? Maka ada guru-guru kita bagi tahu bahawa hendaklah menggunakan orang yang ketiga yang sama title dengan dia. Sebab nanti kalau kita pergi bercakap, yang pertama kedudukan dia itu kadang-kadang menghalang dia daripada menerima. Faham? Contohnya, saya ada anak murid yang ramai, termasuk Laila Dila Rosa tadi tu. Tu kan. Ada anak murid yang ramai. Tiba-tiba saya bagi tahu benda tu benda salah, dan Laila Dila Rosa dia dengar daripada banyak ustaz. Tanyalah ustaz, setiap hari dia tengok. Maka saya silap menyampaikan sesuatu, dia dengar daripada ustaz lain banyak benda dan jelas kebenaran. Akhirnya dia nak bagi tahu saya, berkemungkinan saya jenis orang yang biar betul. Orang kata belut nak tegur kita. Contohnya gitu kan. Maka kaedah dia adalah kita mencari orang lain yang disegani oleh orang tersebut dan biarlah dia menyampaikan dengan cara yang lembut. Dan yang paling penting, kita jangan war-warkan dalam Facebook. Itu yang paling utama. Sebab kadang-kadang kita tak tabayun lagi, tiba-tiba dah diviralkan dan sebagainya, dia mendatangkan benda yang buruk. Betul. Cari Betul. orang yang ketiga. Itu yang jadi masalah bila mana dia menegur, tetapi dia tak tegur pada orang, tetapi dia tegur di dalam Facebook, dia tag orang tersebut. Ustaz Amran salah ni. Kan? Itu yang menjadi kesilapan Ustaz. Jadi itu patut dielakkan. Kita takut esok jadi tuntutan dekat akhirat. Betul Ustaz. Carilah orang ketiga yang boleh menegur orang tersebut supaya dia boleh menerima dengan hati yang terbuka dan teguran itu pastikan lembut dan berhikmah. Baik. Okey. Kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Al-Shal. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Ada dua soalan. Yang pertama, Imam Asy-Syafi'i dikenali sebagai seorang ahli debat. Bagaimana cara beliau menangani dan berhadapan dengan pendebat dari kalangan orang yang kurang bijak? Dan soalan yang kedua, bagaimana Islam mengajar umatnya menangani dengan baik golongan anti hadis yang sering berbeza pendapat di kalangan mereka? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih sahabat kita Al-Shal atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Okey, baik. Kita rujuk pada kata-kata Imam Syafi'i terus. Sebab ditanya Imam Syafi'i ni, adakah Imam Syafi'i ahli debat? Sebenarnya Imam Syafi'i bukan ahli debat. Dia ahli ilmu yang dia suka menyampaikan kebenaran dan dia suka menerima kebenaran. Kecuali ada keperluan untuk dia berdebat. Sehinggalah pernah Imam Syafi'i bercakap, dia kata, majadaltu ahadan illa tamannaitu an yuzhirallahu al-haqqa ala lisanihi duni. Aku tidak akan berdebat melainkan aku mengharapkan Allah Ta'ala menzahirkan kebenaran atas lidah dia berbanding lidah aku. Maksud Imam Syafi'i, tujuan kenapa dia berdebat? Sebab dia nak cari kebenaran daripada lawan dia. Bukan dia nak menang di dalam perdebatan tu. Sebab tu bila kita kaedah Imam Syafi'i, kalau kita nak berdebat, kita boleh guna dia. Aku nak berdebat kenapa? Sebab aku nak cari redha Allah, harap-harap Allah bagi kebenaran atas lidah dia, aku dapat mengaji kebenaran. Mungkin aku dah rasa aku seorang yang betul. Macam tu. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, ma nazartu an ahadan qattu 'ala al-ghalabah. Aku tidak pernah berdebat untuk mencari kemenangan, melainkan nak cari kebenaran. Maka kalau kita mengaji dengan Imam Syafi'i, Allahu Rabbi. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Imam Malik tu guru Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga pernah mengaji dengan
Imam Hanbali. Dari sudut hadis. Jadi di sini kita melihat bahawa Imam Syafi'i, adakah Imam Syafi'i suka berdebat? No. Imam Syafi'i ini keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak suka berdebat, tetapi apabila sampai untuk muzakarah ilmu, maka dia akan berdebat untuk kebenaran ilmu, dan ilmu tu datang daripada dia ke? Dia harap datang kebenaran daripada lawannya. Satu golongan lagi, golongan anti hadis. Golongan anti hadis, dia lah ni bukan kata golongan anti hadis, anti Quran pun banyak dah. Tu kan. Golongan anti ni banyak. Bagaimana kaedah kita nak bawa golongan golongan ni supaya dia kembali untuk menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana orang anti hadis ni dia menerima Al-Quran, tapi dia tak terima hadis. Maka saya kata bahawa Al-Quran tu Allah turunkan melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dia menerima Al-Quran, sebab Al-Quran tu diceritakan oleh Nabi, jadi apatah lagi dengan sunnah-sunnah yang lain. Al-Quran yang dia terima adalah datang daripada Nabi yang sampaikan pada kita melalui Jibril. So kalau dia terima Al-Quran, kenapa dia tak terima hadis Nabi? Sedangkan hadis Nabi dan Al-Quran adalah datang daripada, pertama, percakapan Nabi, kedua, perbuatan Nabi, dan ketiga, pengakuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak sepatutnya jadi golongan anti hadis lah. Okey, cuma adalah kaedah-kaedah lain, sebab kita berhadapan dengan golongan-golongan ni, dia approach kita tu dalam keadaan yang berbeza-beza. Ada tanya soalan macam ni, ada soalan macam ni, dan tengoklah kepada suasana dan keadaan yang betul lah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Lihat pada suasana dan keadaan yang betul. Baik. Bila sebut tentang berdebat ini, sudah pastinya kita nak tekankan sekali lagi, berdebat tak semestinya bergaduh, tetapi gunakanlah perkataan yang berhikmah, nasihat yang baik, dan juga pastikan adab-adab dan etika di dalam berdebat tersebut dijaga dengan sebaiknya untuk mencari kebenaran, bukan semata-mata kemenangan. Baik. Bila sebut tentang adab di dalam disebutkan tadi adab di dalam berdebat, mungkin tadi Ustaz dah ada berikan kepada kita di dalam 3 ke 4 adab di dalam berdebat. Mungkin Ustaz ada sedikit lagi nak ditambah berkenaan dengan adab berdebat. Silakan Ustaz. Al-Qurtubi sebut di dalam beberapa tulisan dia, bahawa perdebatan ni dibenarkan jika perlu. Itu adab dia. Adab paling besar, perlu tak? Kalau rasa tak perlu, tak payah. Tapi kalau rasa perlu untuk mencari kebenaran, itu paling besar sekali. Buatlah. Semua fikir perlu tak ada perdebatan? Perlu. Okey, buat. Kemudian kita lihat di mana kita nak buat. Adakah kena buat benda ni secara tertutup, orang-orang yang ada ilmu sahaja berdebat, ataukah boleh dibuat secara terdedah sehingga orang awam sendiri boleh dengar? Itu pun penting juga. Maka adab-adab ni adalah paling besar lah. Paling besar untuk kita faham. Kalaulah perdebatan itu membawa lebih besar masalah kepada orang awam, sebaiknya kita buat secara tersembunyi. Dan banyaklah tulisan-tulisan para ulama, dia kata bahawa seandainya di dalam perdebatan itu tidak dijaga akhlak, maka jangan buat. Kalau kita pi itu rasa memang nak marah saja, pi itu nak mengamuk saja, pi itu nak bongkar kesilapan orang saja, maka jangan ada debat, kerana Islam tidak menyuruh sedemikian. Tapi kalau pergi tu nak menyatakan kebenaran dengan kata-kata yang indah, dengan membawa ayat Quran, dengan membawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak yang sempurna, tidak mengejek, tidak menghina, tidak menjatuhkan maruah orang, tidak mencerita keaiban-keaiban orang walaupun kita tahu, maka kita sembunyikan keaiban, maka itu disuruh di dalam hal-hal kita panggil jadal ataupun perbahasan ataupun perdebatan. Akhlaklah, kembali pada akhlak. Dalam setiap hidup orang, dia kembali pada akhlak. Kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada akhlak dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sidang penonton dan Al-Fadhil Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3 sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk meneruskan perbincangan kita bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, berdebat biar bertempat. Hari ini kita bincangkan untuk anda, semoga kita tidak ada salah faham lagi berkenaan dengan istilah berdebat. Baik, sedang menonton, kita nak lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Nur Dahlia Biru. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Ada dua soalan di sini. Yang pertama, adakah ulama-ulama dan mubaligh agama menggunakan kebijaksanaan untuk menarik manusia kepada agama Allah? Kerana sifat manusia tertarik dengan kebijaksanaan, bukannya kekerasan ketika berdebat. Dan soalan yang kedua, apakah kebaikan berdebat dengan orang-orang soleh dan apakah kebaikan meninggalkan perdebatan dengan orang jahil? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita Nur Dahlia Biru atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Dua soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali ditanya pada kita tentang kaedah dalam debat, dan manusia dia tak suka kepada kekerasan. Dia tak suka hang main-main duk kata hampa masuk neraka habis. Dia tak suka macam tu. Saya sendiri tak suka. Suatu agama ni dia membawa kita, pertama sekali dia menunjukkan arah kita jalan untuk masuk syurga. Dia bagi kebaikan, dia bagi hang buat macam ni, dah kalau dah tak boleh baru dia bagi peringatan. Itu kaedah yang ada dalam dakwah. Sebab tu daripada debat lebih dituntut pada kita adalah untuk berdakwah, untuk menyampaikan. Sebab tu bila Nur Dahlia Biru ni tanya, saya masih kembali kepada ayat Quran yang kita sebut, ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izah. Bawalah, serulah kepada jalan Tuhanmu ya Muhammad dengan cara hikmah. Lembut aja. Ajar anak-anak kita pun lembut aja. Kalau ya pun kita nak berbahaslah dengan lembut. Dan wal mau'izah, pengajaran dulu. Macam mana pengajaran tu? Kita lah buat dulu. Kita lah tunjuk contoh teladan yang baik. Sehinggalah kalau terpaksa berbahas, wajadilhum billati hiya ahsan. Berbahaslah dengan mereka itu dengan cara yang lebih baik. Apa yang kita boleh paparkan kebaikan, apa yang kita boleh bawa kebaikan kepada mereka, maka bahaslah dengan cara yang baik. Bukan kita disuruh supaya tak berbahas. Boleh berbahas tapi dengan cara yang baik. Soalan dia tu pun telah membahagikan antara kekerasan dengan kelembutan. Biasanya. Bila kita dengan anak murid kita kata, tolong ustaz sekejap ambil barang. InsyaAllah berebut-rebut mereka nak tolong. Tapi kalau kita kata, pergi ambil. Apa ni duduk saja, dia pergi ambil. Tapi dia marah dengan kita. Hang tunggu sat lagi, kereta hang calang. Ini perkara dia betul. Kita teknik meminta tolong. Meminta tolong adalah lebih utama daripada teknik kita menyuruh. Macam anak kita, tolong abah sat, pergi ambil tu. Semua akan pakat pergi ambil. Tapi kalau kita suruh ni, perintah tu, perintah ini, itu memang tak kena gaya. Kita tengok dalam lift. Dia tulis dilarang merokok. Orang pakat merokok habis. Tapi kalau terima kasih kerana tidak merokok, dia rasa dia dihargai tu. Bila dia perkara tu, dia rasa itu sifat manusia. Maka dalam hal perdebatan pun itulah keadaannya. Dalam hal dakwah itulah keadaannya. Kita tak suka kekerasan. Kemudian, apa untung apabila kita berdebat dengan orang soleh? Dah tentu kebenaran datang macam-macam. Ilmu, ya Allah. Kita pergi satu tempat dalam dewan tertutup, contohnya ada perdebatan di antara ilmuwan dengan ilmuwan. Kita duduk sana, kita rasa Allahu Rabbi, seronoknya. Kebenaran datang, ilmu datang. Ini keindahannya. Kan Nabi pesan supaya kita ni berkawan dengan orang yang jual minyak kasturi, rasa wangi. Nak beli, duit tak ada. Tapi bila duduk dengan dia, dapatlah wangi dia tu. Macam tu keadaannya. Tapi apa buruk atau kesannya kita berbahas dengan orang jahil? Emosi tak tahan. Kira saat lagi bercakap dengan mulut tak selesai, angkat penumbuk. Kan? Pasal apa? Hang cakaplah tentang Al-Quran pun, sebab dia jahil. Hang cakaplah tentang hadis yang sahih pun, dia jahil, dia takkan terima. Hanya orang yang ada ilmu sahaja boleh melakukan perdebatan. Sebab tu jalan terakhir, kalau kita berhadapan dengan orang jahil, maka calo-calo. Jangan tunggu bagi salam, dah balik.
tak payah dia buat apa-apa lagi. Kalau tidak, dia akan menjadi kesan yang sangat buruk dan akhirnya kita pun jadi jahil macam dia sebabkan emosi dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, itu dua persoalan yang ditanyakan sebentar tadi yang mana memerlukan kepada kelembutan di dalam mengajak orang lain kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, soalan yang kedua, soalan seterusnya daripada sahabat kita Teratai Uda. Baik. Assalamualaikum. Soalannya, adakah perdebatan ini boleh berlaku di kalangan suami isteri? Perlukah ia dilakukan agar mendapat keputusan yang sempurna? Baik, mohon pencerahan. Terima kasih Teratai Uda atas soalan yang ditanyakan. Kita bincang perdebatan dengan orang lain, saudara mara kan, adik-beradik. Ini suami isteri, Ustaz. Perdebatan, meja bulat, duduk, selesaikan, dapat yang sempurna kebenarannya. Boleh atau tidak? Silakan, Ustaz. Jawapan dia, perdebatan boleh dibuat di mana-mana sahaja. Di mana institusi pun tak ada masalah, sama ada di universiti, dalam daerah, dekat kampung, dalam rumah tangga sendiri. Seandainya perkara itu perlu dicari jalan untuk meletakkan keputusan, hatta suami isteri pun boleh. Cuma mestilah ada tata caranya. Tata cara yang pertama, si isteri seharusnya sedar bahawa tingginya kedudukan suami dari sudut pandangan Allah Ta'ala. Islam meletakkan sedemikian sehingga Nabi kata seandainya manusia dibenarkan untuk menyembah manusia, maka Nabi kata aku akan wajibkan isteri sujud kepada suaminya. Cuma hati-hatilah. So ketaatan tersebut jangan lari, ketaatan tersebut. Tapi kalaulah dia nak memperbetulkan keadaan, biasanya begitu, dia nak memperbetulkan keadaan, maka boleh tak dia berdebat dan berbahas? Boleh, tapi bil hikmah wal mau'izah. Bil hikmah, dia kena cerita macam ni bang, macam ni. Bagilah apa dengan cara sekalipun, tapi jangan keluar daripada ketaatan dia kepada suami. Sama juga suami, apabila dia nak berdebat dan nak menyampaikan kepada isteri, dia tak boleh paksa isteri dia untuk ikut dia dalam waktu on the spot macam tu. Dia kena bagi ruang kepada isteri dia perlahan agar macam mana Allah bagi ruang untuk dia berubah, maka dia perlu bagi isteri dia ruang untuk berubah. Mungkin sebelum dia, isteri dia berada dalam situasi yang berbeza, kemudian menikah dengan dia dan jadi perkara macam ni, tiba-tiba dia nak ubah 360 darjah on the spot, on the dot. Boleh tak? Tak boleh. Ya, daripada dia duk makan keju, tiba-tiba hang nak bagi dia belacan, muntahlah dia. Hang kena bagilah sikit-sikit dulu. Kaedah dia. Boleh tak berdebat tu? Jawapannya boleh. Tapi jaga tata cara apapun dalam agama ni, kalaulah datang dengan akhlak yang elok, semua akan jadi elok. Dan last sekali, suami isteri haruslah menyedari bahawa jangan jadi golongan yang suka nampak kelemahan pasangan, sehingga kita kehilangan waktu untuk melihat kekurangan diri kita. Kita duk nampak dia kurang, kita hilang masa untuk cek diri kita, dan kita hilang masa juga untuk merenung kelebihan yang dia ada. InsyaAllah kalau semua tu ada, suami isteri, insyaAllah. Tapi tak boleh nak kata lah suami isteri itu, Piramli dah kata dah, sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Itu dah tentu. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Kan? Ustaz, kita beruang untuk berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Baik, terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Kita bersua kembali untuk kita meneruskan perbincangan kita, menjawab soalan-soalan dari penonton-penonton semua. Terima kasih kepada anda yang bertanyakan soalan, memberi ruang kepada rakan-rakan yang lain untuk mendapat pencerahan pada hari ini atas soalan yang anda ajukan. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Izara. Baik, katanya Assalamualaikum. Bagaimana bagi yang berdebat di antara orang yang baru memeluk agama Islam, yakni mu'allaf, segelintir mengajak golongan ini untuk berdebat sedangkan mereka baru memeluk agama Islam. Sepatutnya mereka ini mu'allaf perlu dibimbing, bukannya untuk mengajak ke arah perdebatan yang menyebabkan mu'allaf ini kegusaran, katanya. Mohon pandangan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Izara atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz, berdebat, mengajak mu'allaf berdebat Ustaz. Silakan. Baik, yang pertama kita harus faham mu'allaf. Ya. Mu'allaf, kalau kita mengaji, mu'allaf ni orang yang dulunya bukan Islam dan revert back to Islam, masuk kembali kepada asal, bertauhid kepada Allah Ta'ala. So dia ilmu tak ada, pemahaman tentang Islam tak ada dan sebagainya. Maka kalau diajak pada berdebat, saya rasa itu sangat tidak sesuai dan sangat tidak kena. Apa yang disebut oleh Imam Al-Qardawi, Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahawa pada mu'allaf ini bukan kata berdebat, dibawa kepada mazhab pun tidak sesuai. Dia sepatutnya memperkenalkan mereka dengan Allah dan dengan Nabi. Apa maksud memperkenalkan? Menggunakan Al-Quran dan menggunakan As-Sunnah Nabi SAW. Sebab itu kaedah ulama, apabila kepada mu'allaf atau orang yang tak kenal Islam tiba-tiba nak kenal Islam, apa dia kena buat? Yang pertama, perkenalkan dia dengan Allah. Yang kedua, perkenalkan dia kepada Nabi SAW. Yang ketiga, perkenalkan dia dengan semua yang ada dalam Islam, sandarannya Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dibawa kepada sandaran Al-Quran dan Sunnah, maka semuanya akan jadi elok. Tapi kalau dia dah dibawa dalam hal perdebatan, akan merosakkan asas tauhid dia, akan merosakkan pemahaman ibadah dia, dan akhirnya dia terfikir, aku nak masuk Islam ke, aku nak masuk Syafi'i ke, aku nak masuk Hambali ke, dia akan jadi macam tu. Tapi Qardawi kata tak, bawa dia kepada Allah, yakni Al-Quran, cerita tentang Allah dalam Quran, bawa dia kepada hadis Nabi SAW, petunjuk jalan ke arah syurga Allah Ta'ala yang dibimbing dengan ajaran Allah Ta'ala. Maka itu akan selesai. Sangat tidak kena apabila adanya perdebatan dengan orang yang baru memahami Islam. Bukan kata mu'allaf, orang kita sekalipun kadang-kadang umur 70 tak faham. Dia tak faham, yang dia tahu takat-takat biasa-biasa saja. Dia main-main cerita pasal vaksin, aku tak tahu. Dia pun suruh cucu, aku cucu. Dan aku tak mau macam ni, aku ikut ahli yang pakar, sudah, habis cerita. Maka ini kaedah dia adalah tidak kena untuk berdebat pada orang yang tidak faham tentang Islam, bukan hanya mu'allaf, tapi orang Islam yang tidak faham tentang tu. Wallahu a'lam. Tidak kena pada tempatnya. Sebab kena. tu hanya berdebat kena pada tempatnya kita bincangkan pada hari ini. Baik Ustaz, kita nak bawa untuk kita berbincang tentang satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan 4 jenis ataupun 4 tanda manusia munafik, Ustaz. Yang pertama, bila mana kita lihat di dalam hadis tersebut, bila mana bercakap dia berbohong. Yang kedua, bila mana dia berjanji dimungkiri. Yang ketiga, bila diberi amanah dia khianati. Dan yang keempat, bila mana dia berdebat secara keras, Ustaz. Jadi kita nak lihat yang keempat itu, bila dia berdebat secara keras, ataupun dalam istilah lain, bila mana dia bertelingkah, dia bertindak zalim. Dan adakah Ustaz, bila mana seseorang ini dia berdebat tetapi kedua-duanya bertindak di dalam keadaan berkeras, ke, masing-masing tak nak kalah, masing-masing menyembunyikan kebenaran, adakah yang kita takut kedua-duanya tergolong di dalam munafik? Silakan Ustaz. Baik, hadis keseluruhan yang dibaca oleh Azrin ni, dia punya hadis tu bukanlah bermaksud dia tu total munafik, tapi dia mempunyai sifat-sifat orang, ciri-ciri munafik, sifat-sifat dan ciri-ciri orang munafik. Dan salah satunya adalah apabila dia berdebat, dia melampau, dia berkeras walaupun dia dah tahu kebenaran ada pada pihak lawannya, tapi dia masih kata no, tak, itulah, inilah, saya dah jumpa begini. Maka dia termasuk, yang pertama dia melampau, dan yang kedua dia ta'assub.
Maka orang yang macam ni memang ada ciri-ciri kemunafikan. Apa ciri-ciri munafik kat sana? Ciri-ciri munafik adalah tidak mahu menerima kebenaran walaupun ada di hadapan mata. Itu ciri-ciri munafik. Maka kedua-duanya kalau berkeras, maka kedua-duanya ada ciri-ciri munafik, melainkan yang keras tadi tu membawa kepada kebenaran. Dan orang yang bawa kebenaran sepatutnya dia kena cool down. Dia kena rendahkan sekejap dan dia kena beri pemahaman yang baik kepada orang tersebut. Jadi mudah kata, orang yang berkeras ni ada dalam hadis Nabi SAW. Hadis an Aisyah radhiyallahu anha, dia menyebut bahawa tarfa'uhu qala abghadur rijali ila Allah aladdul khasim, rawahul Bukhari. Dari Aisyah, hadis ni hadis marfu'. Dia berkata bahawa Nabi SAW menyebut orang yang paling Allah benci adalah orang yang suka membantah, ataupun orang yang tak habis-habis bantah yang bantah dalam keadaan yang sangat sengit. Dia tak mau mengundurkan diri walaupun dia tahu bahawa ianya tahu berada di dalam keadaan yang sangat-sangat salah. Maka ciri-ciri tersebut disebut sebagai ciri-ciri munafik, yang kita memang kalau boleh tak mau langsung lah. Ada sifat tu takut termasuk dalam golongan benda-benda munafik. Sebab sudah ada ciri dan kita tak dapat betulkan, yang tu merosakkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, kan? Seram ya dengar jawapan Ustaz tadi, sebab seronok berdebat dalam keadaan nakkan kemenangan, akhirnya ada sedikit serpihan daripada sifat-sifat kemunafikan. Baik, soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Puan Faizah Semaun. Baik, katanya Assalamualaikum Ustaz, ada kalanya debat adalah salah satu metod dakwah dalam Islam. Adakah ianya jalan terakhir yang dibolehkan dalam dakwah? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Puan Faizah atas soalan yang ditanyakan. Metod dakwah jalan terakhir untuk menyeru manusia. Benar atau tidak Ustaz? Silakan. Saya katakan benar, soalan itu merupakan jawapan dah. Adakah ini metod dakwah yang terakhir? Saya katakan ya. Metod dakwah yang terakhir adalah apabila melihat adanya kemungkaran, adanya benda-benda yang tidak betul yang berlaku dalam agama, maka kalau terpaksa kita betulkan dengan cara berbahas, dengan cara mujadalah, dengan cara kita berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Perdebatan bukan, yang pertama sekali perdebatan untuk mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Dan jangan pergi berdebat dalam keadaan kita penuh emosi, nak marah ya, itu tak boleh. Walaupun kita bawa kebenaran, tapi kita akan kalah last sekali. Tapi pergilah dalam keadaan bawa yang kita sebut tadi, bahawa niat yang betul. Yang kedua, fakta yang jelas berdasarkan kepada fakta dari naqli Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, pergilah dalam keadaan adab dan kepribadian serta akhlak yang sangat tinggi untuk bawa wakil agama. Yang seterusnya, kita harus menerima kebenaran seandainya kalau kebenaran itu datang daripada lawan kita. Seperti kata Imam Syafi'i, aku suka kebenaran itu datang daripada dia supaya aku dapat belajar. Dan seandainya kita kalah, maka terimalah kekalahan tersebut, sebab kita bukan nak menang, tapi kita nakkan kebenaran. Dan yang terakhir sekali, jadilah manusia yang tidak ta'assub. Melihat kebenaran adalah sebuah perjuangan kita, bukan kemenangan sebuah perjuangan. Sebab tu last sekali Nabi kata jangan berdebat, sebab buruk adalah sangat banyak berbanding yang baik. Dan tolonglah faham, dalam dakwah banyak lagi cara lain. Ada dakwah dengan harta, ada dakwah dengan lisan, ada dakwah dengan tenaga, ada dakwah dengan akhlak, bilhal, bilmal, semua banyaklah. Ya, bukan pada awalnya kita tidak melihat perdebatan adalah suatu keperluan, melainkan perdebatan yang berlaku di antara alim ulama yang memang faham ilmu, nak berdebat betul berdasar. Contoh, isu vaksin. Contoh, perlukan perdebatan untuk mencari kebenaran? Yes, boleh. Masing-masing mengeluarkan hujah, dan kita sebagai orang awam, kita melihat yang jumhur. Okey, isu pandemik kita, itu perdebatan perlu tak? Perlu. Sangat perlu. Semua tu untuk bagi orang awam faham. Tapi kita yang tak reti ni elok duduk je lah. Itu. Sebab tu bila tajuk dia debat bertempat,
Memang elok. Debat bertempat, debat bagi kena pada orang dia. Kalau kita tak ada ilmu, tak payah debat. Tak payah debat. Dengar je debat tu sudah. Tu kan. Itu pun masa kita dengar dan kita tonton tu pun ada kemungkinan kita lebih panas daripada ahli debat tu. Kan kita lebih panas. Ni apalah kita lebih awal dulu komen dekat Facebook, dan akhirnya kita takut tangan-tangan kita besok al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan kita akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sangat takut dalam bab debat, saya sangat takut. Secara peribadi saya pernah diajak berbahas dan berdebat, dan setiap ajakan itu saya kata saya tak reti dan saya tidak faham. Habis. So beralahlah kita, bukan bererti kita kalah, tapi kita nak tenteramkan suasana. Bukan kita tak mahukan kebenaran, tapi kebenaran boleh didapati dalam pelbagai bentuk lain selain daripada berdebat. Wallahu a'lam. Dan kita ambil tadi Ustaz ada sebut berkenaan dengan jika bukan ahlinya maka lebih baik diam, kerana diam menyelamatkan kamu. Dan kita kena Ustaz dengan soalan yang seterusnya ini diajukan oleh sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Katanya, Assalamualaikum. Warga tanyalah Ustaz, adakah pelbagai debat terutama di kalangan orang yang bukan ahlinya hingga membawa kepada perpecahan umat adalah salah satu tanda akhir zaman, katanya Ustaz. Terima kasih Intan Zurin Abdul Razak atas soalan yang ditanyakan. Soalannya tentang perpecahan berlaku akibat perdebatan. Adakah benar itu tanda akhir zaman, Ustaz? Silakan. Saya kata ya, sebahagian daripada tanda akhir zaman adalah berlakunya pecah belah, dan sebahagian daripada pecah belah adalah berlakunya pandangan-pandangan yang semua orang nak bagi pandangan. Sehingga semua orang nak bagi pandangan ini tersasar daripada petunjuk Al-Quran. Nak bagi pandangan tersasar daripada petunjuk Nabi. Walaupun jelas ayat Al-Quran sedemikian, dia nak bagi pandangan dia juga. Walaupun sudah ada ahli tafsir yang menyebut tafsir-tafsir tersebut dalam contohnya ada 4 pendapat dalam tafsir tersebut. Dia nak ambil nombor 5 yang dia punya. Walaupun hadis Nabi yang sahih telah menunjukkan, tapi kita rasa berat untuk mengikuti sunnah Nabi dan kita mengeluarkan pandangan kita. Maka berlaku perpecahan hari ini, kita paling takut dari sudut pemahaman akidah kita berpecah, dari sudut ibadah kita berpecah, dari sudut akhlak dah tentu dah pandangan macam-macam, dari sudut politik kita berpecah, dari sudut pentadbiran kita berpecah, macam-macam perpecahan. Dan perpecahan adalah tanda akhir zaman. Sampailah pada hari ini dari sudut pemahaman vaksin pun ada orang tak suka ambil vaksin, ada orang tak ambil vaksin, ada orang mana ada macam-macam. Macam-macam. Maka perpecahan memang tanda akhir zaman daripada zaman Nabi. Selepas Nabi SAW wafat, sudah ada perpecahan. Nak tanam Nabi kat mana? Siapa nak mandikan Nabi? Berlaku kalau kita kaji-kaji, kita jumpa ada 12 mazhab pada ketika itu. Pandangan ni. Dalam bab fiqh, kita sampai sekarang kita berpegang kepada 4 pandangan mazhab yang berbeza-beza. Akhirnya perpecahan ini sampai bila? Perpecahan ini akan berlaku sampai akhir zaman. Cuma bukanlah semua perpecahan itu atau perbezaan pandangan itu buruk. Itu menjadikan, kalau kita bagaimana kita mengambil pengajaran adalah kita akan nampak, dalam Islam rupanya luas. Dalam Islam ada pelbagai pandangan. So apa yang kita perlu ada hari ini adalah kita nak bawa diri kita supaya berada atas perdebatan dan atas jadal yang tepat. Yang tepat, yang mencari kebenaran berdasarkan kepada kehendak Allah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Pastikan bila mana kita bukan ahlinya, maka lebih baik berdiam, menyelamatkan kamu. Baik, kita boleh anggap sebagai soalan tadi sebagai penutup dan juga kesimpulan perbincangan kita untuk topik debat pada hari ini, dan mudah-mudahan memberikan pencerahan yang terbaik kepada penonton-penonton semua. Semoga semuanya dielakkan berdebat untuk mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Silakan Ustaz, tutup dengan doa ringkas. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam
الآثام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada bintang ilmuwan kita Al-Fadil Ustaz Amran atas pencerahan pada hari ini, dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Hadari bersama panel Ustaz Mustafa Muhammad Suki dengan topik fiqh ijtihad orang awam. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.